Jiran kami yang berhak menuntut sebahagian daripada halaman belakang rumah kami secara teknikalnya adalah miliknya, kemudian membina pagar terus melalui taman kami. Apabila kami cuba bercakap, dia tersengih dan berkata, "Semoga berjaya membuktikan apa-apa sahaja." 3 bulan kemudian, dia menangis di mahkamah apabila hakim memerintahkannya membayar ganti rugi dan yuran guaman sebanyak 218,000. Semuanya kerana dia mengabaikan satu surat dari daerah. Saya membacanya. Terlalu banyak atas sebab-sebab yang jelas kerana bahagian undang-undang baru sahaja selesai. Saya, 33F, tinggal bersama suami saya, 35M, di kawasan kejiranan pinggir bandar yang tenang di mana tiada apa yang berlaku sehingga sesuatu benar-benar berlaku. Kami membeli rumah ini 4 tahun lalu. Salah satu sebab utama kami memilihnya, halaman belakang rumah, setengah ekar tanah rata yang cantik dengan taman yang matang, lubang api, dan pokok owak tua yang suami saya terus jatuh cinta. Semuanya aman sehingga Catherine berpindah ke rumah sebelah. Catherine, awal 50N, bersara awal daripada sesuatu dalam bidang pemasaran, seperti yang dikatakannya secara samar-samar. Membeli rumah di sebelah kami tahun lepas selepas pasangan warga emas yang manis yang pernah tinggal di sana berpindah untuk lebih dekat dengan cucu-cucu mereka. Pada mulanya dia nampak peramah, membawakan biskut, bertanya tukang lanskap yang kami gunakan. Perkara biasa. Kemudian timbul soalan. Tahukah awak bahawa pagar awak secara teknikalnya terletak di atas tanah saya? Dia bertanya pada suatu petang semasa saya sedang merumput. Saya mengelipkan mata. Apa? Dia memberi isyarat ke arah pagar kayu lama yang memisahkan tanah kami selama beberapa dekad. Menurut tinjauan saya, ia lebih kurang 4 kaki. Cuma fikir awak patut tahu. Saya memberitahunya bahawa kami mempunyai tinjauan terkini dari masa kami membeli rumah itu, dan ia jelas menunjukkan pagar itu terletak di atas tanah kami. Dia tersenyum dengan cara yang sombong dan merendahkan yang saya kenali dengan baik. Baiklah. Saya rasa kita akan biarkan pihak daerah memikirkannya. Saya tidak begitu memikirkannya pada mulanya. Sejujurnya, kami menganggap ia hanya salah faham. Mungkin tinjauannya sudah lama atau dia salah membacanya. Kami salah. 2 minggu kemudian, saya pulang ke rumah dan mendapati separuh kebun kami, termasuk tomato pusaka suami saya yang dijaga rapi yang digali dan pagar logam baharu didirikan 4 kaki di dalam garisan tanah kami. Betul-betul melalui batas sayur kami, betul-betul melepasi lubang api kami, pokok owak yang besar. Dia juga telah memakukan sebuah tanah persendirian dan papan tanda larangan pencerobohan pada batang rumah. Saya tergamam. Suami saya sangat marah. Kami cuba bercakap dengannya, berfikir mungkin kami boleh menyelesaikannya seperti orang dewasa. Dia membuka pintunya, menghirup segelas wine, dan berkata, "Ini milik saya sekarang. Semoga berjaya membuktikan apa sahaja." Kemudian menutup pintu di hadapan kami. Kami memfailkan aduan dengan pihak berkuasa daerah pada keesokan harinya. Itu berlaku 3 bulan yang lalu. Kami tidak tahu bahawa dia baru sahaja mencetuskan salah satu kesilapan undang-undang terburuk dalam hidupnya yang berhak dan semuanya kerana dia mengabaikan sepucuk surat dari daerah yang sepatutnya menyelamatkan segalanya. Jadi, seperti yang saya katakan, kami memfailkan aduan dengan pihak berkuasa daerah. Kami memasukkan semuanya. Tinjauan tanah kami dengan setem rasmi dari masa kami menutup rumah itu. Gambar pagar asal. Gambar pagar baharu yang dipasangnya melalui taman sebenar kami. Dokumentasi tumbuhan yang musnah, kerosakan struktur pada lubang api kami, malah gambar yang menunjukkan papan tanda tanah persendiriannya pada pokok kami. Pihak berkuasa daerah bertindak balas dengan pantas. Seorang pegawai pengezonan keluar dalam masa seminggu. Dia sopan tetapi jelas kesal apabila melihat apa yang telah dilakukan oleh Catherine. Dia tidak memfailkan permit pagar, katanya sambil membelik-belik kertas kerja. Dan dia tidak pernah mendaftarkan pertikaian sempadan. Dia menandakan garisan itu dengan bendera oranye dan berkata, "Kami berhak untuk mencabar ini." Dia akan mengeluarkan notis henti kerja dan menghantar surat pembetulan mandatori kepadanya dengan arahan untuk menanggalkan pagar
dan memulihkan harta itu dalam tempoh 30 hari. Kami lega. 30 hari terasa lama, tetapi kami sanggup menunggu. Catherine, sudah tentu, mengabaikannya. Notis henti kerja itu mengoyakkan pagar. Surat daerah itu dibuang ke dalam tong kita semula di hadapan kami. Tarikh akhir pemulihan itu ditertawakan. Awak betul-betul fikir sesiapa akan peduli dengan beberapa biji tomato dan sedikit tanah? Dia juga berterus terang, mengupah sebuah syarikat untuk memasang lampu solar di sebelah pagar kami, dan menyiarkan dalam talian bahawa dia sedang menuntut semula tanah sahnya. Langkah yang buruk. 30 hari berlalu. Tiada apa yang berubah. Keadaan daerah menjadi lebih teruk. Satu lagi surat. Denda. Dia mengabaikan kedua-duanya. Ketika skim kami memutuskan sudah tiba masanya untuk mendapatkan peguam, kami mengupah sebuah firma tempatan yang pakar dalam pertikaian harta tanah. Mereka tenang, profesional, dan yang paling penting, sudah biasa dengan Catherine. Rupa-rupanya, dia pernah melakukan perkara yang serupa di kediaman terakhirnya dan hampir disaman di sana juga. Dengan bantuan mereka, kami memfailkan tuntutan pengusiran rasmi dan menuntut ganti rugi untuk kemusnahan harta benda, kos guaman, dan tekanan emosi. Catherine, yang masih yakin, ketawa apabila dia dilayan. Dia tidak akan ketawa lama. Hari perbicaraan mahkamah terasa seperti menuju ke pertarungan. Suami saya memakai blazernya yang paling cantik, memegang pengikat yang telah disediakan oleh peguam kami, tip berkod warna, cap waktu yang diselahkan, malah pemacu kilat yang penuh dengan foto dan rakaman drone. Kami gementar. Sudah tentu, tetapi bersedia. Peguam kami telah memberi amaran kepada kami. Orang seperti dia datang dengan sombong. Mereka pulang dengan terkejut. Catherine datang lewat, memakai cermin mata hitam bersaiz besar dan sut kuning, air seolah-olah dia sedang menuju ke majlis makan tengah hari amal. Tiada peguam, hanya dia. Beg tok bermonogram dan folder manila yang dipenuhi dengan peta Google yang dicetak dan apa yang kelihatan seperti tangkapan skrin dari Zillow. Saya tidak berbohong. Dia telah mencetak foto satelit dari iPad-nya dan menyelahkan halaman belakang rumah kami dengan penyelah kuning. Dia memandang sekeliling bilik mahkamah, seolah-olah dia mengharapkan seseorang untuk menyokongnya. Tiada siapa yang berbuat demikian. Apabila hakim memulakan kes itu, dia berjalan dengan yakin. Hakim bertanya sama ada dia mempunyai penasihat undang-undang. Hakim itu berkata, "Tidak, Yang Arif. Saya benar-benar mampu mewakili diri saya sendiri." Hakim itu merenungnya lama dan tenang, kemudian berpaling kepada peguam kami dan mengangguk untuknya memulakan. Peguam kami seorang yang pakar bedah. Dia menyusun semuanya dengan teliti dan tenang. Tinjauan hartanah asal dari masa kami membeli rumah itu disetem dan difailkan dengan daerah. Rakaman udara menunjukkan garisan pagar lama dan yang baru memotong harta kami. Gambar batas sayo yang musnah, teralis yang hancur, dan juga sistem pengairan suami saya yang hancur. Laporan pengezonan daerah dan perintah berhenti kerja yang diabaikan. Tangkapan skrin bercetak catatan Facebook Catherine di mana dia benar-benar menulis, akhirnya menuntut semula tanah yang mereka curi. Mari kita lihat mereka menangis tentang tomato sekarang. Anda dapat merasakan perubahan mood. Hakim mengangkat kening. Cik Reynoldias, adakah ini catatan Anda? Catherine tidak gentar. Ya, tetapi ia diambil di luar konteks. Ia bertujuan untuk berjenaka. Peguam kami tersenyum sedikit. Dan bahagian tentang tidak peduli apa yang dikatakan oleh pihak daerah? Dia teragak-agak. Baiklah, bahagian itu adalah untuk meluahkan perasaan. Kemudian datang bahagian yang menentukan nasibnya. Hakim bertanya, adakah Anda pernah menjalani perintah pembetulan oleh pihak daerah? Dia menjawab, saya mungkin telah menerima sesuatu, tetapi saya tidak ingat butirannya. Dia mendesak lebih lanjut. Adakah Anda telah mengalih keluar notis berhenti kerja yang dipasang secara fizikal di harta Anda? Jawapannya, ia hoduh. Saya menurunkannya. Diam.
Hakim perlahan-lahan menanggalkan cermin matanya dan meletakkannya di bangku hakim. Biar saya jelaskan. Anda menerima notis undang-undang rasmi untuk menghentikan kerja. Anda mengabaikannya. Anda kemudian memasuki harta yang diubah suai yang Anda tidak miliki secara sah, memusnahkan lanskap, dan memasang struktur kekal selepas diberi amaran untuk tidak berbuat demikian. Anda kemudian mengejek jiran Anda secara terbuka kerana cuba menanganinya secara sah. Dia cuba pulih, tetapi yang arif, mereka tidak pernah menghantar surat yang diperakui kepada saya. Dan sejujurnya, saya hanya cuba memodenkan blok itu. Pagar mereka sudah lama. Ia menurunkan nilai hartanah. Peguam kami mencondongkan badan ke hadapan. Dengan hormatnya, Yang Arif, ini bukan tentang pemodenan. Ia mengenai pencerobohan, ganti rugi, dan penghinaan terhadap perintah daerah. Hakim berpaling kepada Catherine. Anda bukan pegawai pengezonan. Anda tidak menentukan sempadan. Anda tidak boleh mentakrifkan semula sempadan hartanah berdasarkan perasaan Anda. Dia memanggil rehat. Apabila kami kembali 25 minit kemudian, keputusan itu muktamad dan kejam. Catherine diperintahkan untuk membuang pagar dalam tempoh 30 hari. Pemulihan penuh harta benda kami yang rosak diselia oleh kontraktor berlesen. Ganti rugi 218,000, termasuk anggaran lanskap, kos mahkamah, dan yuran guaman. Dan yang paling penting, penalti $500 sehari untuk setiap hari pagar kekal melepasi tarikh akhir. Catherine terpaku. Mulutnya terbuka sedikit, tetapi tiada kata-kata yang keluar. Dia cuba meminta perbincangan peribadi, berharap mungkin kami akan berdamai secara senyap. Suami saya hanya menggelengkan kepalanya. Anda sepatutnya menjawab surat pertama. Balif menyerahkan dokumen kepadanya. Dia duduk perlahan-lahan seperti bebannya akhirnya melanda. Tidak lama selepas keputusan itu, realiti melanda Catherine seperti kereta api barang. Mahkamah memberinya tempoh 30 hari untuk menanggalkan pagar dan mula memulihkan harta kami. Hakim jelas. Tiada lanjutan. Tiada alasan. Dia mempunyai dua pilihan. Patuh atau bayar $500 untuk setiap hari pagar kekal dipasang. Untuk minggu pertama, dia tidak melakukan apa-apa. Dia terus membawa anjingnya berjalan-jalan seperti tiada apa yang berlaku. Masih meletakkan Audinya di sudut yang dramatik di laluan masuk rumahnya. Masih memberikan kami senyuman separuh sombong apabila dia membawa suratnya. Saya ingat suami saya berbisik, dia juga akan mengabaikan mahkamah, bukan? Ya, dia mengabaikannya. Hari ke-11, kami menghantar email kepada peguam kami. Dia memfailkan notis dengan mahkamah. Hari ke-17. Seorang inspektor daerah datang untuk mendokumentasikan pagar yang masih berdiri. Catherine menyuruhnya datang semula nanti. Saya ada seorang lelaki yang akan datang minggu depan. Dia tidak berbuat demikian. Hari ke-30. Tiada apa-apa. Tiada kru. Tiada permohonan maaf. Malah penyodok pun tidak kelihatan. Denda sudah 15,000 dan semakin meningkat. Ketika skim mahkamah meningkatkan tindakan penguatkuasaan. Terjemahan, mereka tidak lagi bertanya dengan baik. Pada hari ke-35, sebuah truk flatbed, 2 kontraktor daerah, dan seorang pegawai daerah beruniform tiba pet. Jam 8.15 pagi. Saya memerhati dari tingkap dapur ketika Catherine keluar dengan jubah mandi panik. Selipar, menjerit bahawa dia akan mengupah seseorang. Tidak penting. Mahkamah telah meluluskan pemindahan paksa atas perbelanjaannya. Kru-kru itu cekap. Mereka bermula di hujung barat dan mengoyakkan tiang-tiang seperti mentega. Saya dan suami berdiam diri, memerhatikan batas taman kami yang hancur ditemui dan terdedah. Turapan yang hancur, sangka tomato bengkok, semak rosemary yang patah. Salah seorang pekerja mengutip genom halaman yang berpintal yang kami sangka telah hilang. Catherine berdiri di sana kaku, menggenggam kopinya seperti talian hayat. Pada satu ketika, dia berkata,
Anda tidak perlu membuatnya kelihatan begitu dramatik. Inspektur daerah itu menjawab, Anda mempunyai 35 hari untuk melakukannya sendiri. Ini adalah belas kasihan. Menjelang tengah hari, pagar itu telah hilang. Berhenti. Apa yang tinggal hanyalah parut yang panjang dan hodoh di tengah halaman belakang kami, dan invoice besar yang terpaksa ditandatanganinya serta-merta. Tetapi ia belum berakhir. 2 hari kemudian, pasukan lanskap kami, yang kami pilih, datang untuk memulakan pemulihan penuh. Catherine cuba berhujah tentang peralatan mereka berada di atas rumputnya, tetapi peguam kami telah mengendalikannya di mahkamah. Sempadan telah ditempah dan ditanda dengan jelas. Dia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Mereka membina semula batas pokok, memasang pagar baharu, menempatkan halaman rumput. Kami juga menambah 2 batas taman baharu, dan menaik taraf lubang api. Dia memerhati setiap hari dari tingkapnya, tidak melambai, tidak tersenyum, hanya merenung. Dan kemudian datanglah perkara yang paling menjengkelkan. Semasa tinjauan daerah terakhir, salah seorang pegawai pengezonan ternampak pokok owak, pokok yang sama yang telah dipakunya di atas tanah persendiriannya beberapa bulan sebelumnya. Dia melihat batang pokok itu dengan teliti dan berkerut dahi. Dia memberitahu kami bahawa ia adalah pokok warisan, yang sudah kami ketahui. Tetapi apa yang kami tidak tahu ialah memaku pancang logam ke dalamnya melanggar ordinan pemeliharaan. Laporan itu mencetuskan denda baharu, 17,000 ditambah penyeliaan mandatori daripada jawatan kuasa alam sekitar, untuk sebarang kerja lanskap masa hadapan yang dia cuba lakukan dalam lingkungan 20 kaki dari pokok itu. Pokok owak itu telah berdiri selama 92 tahun. Catherine merosakkannya untuk tanda yang dia tidak pernah berhak untuk menggantungnya. Antara keputusan mahkamah, pemindahan paksa, yuran guaman, kos pemulihan, penalti harian, dan kini denda alam sekitar, Catherine berada dalam lubang itu dengan harga lebih 250,000 dan terus bertambah. Penghinaan terakhir, dia terpaksa mendedahkan semuanya. Ya, apabila dia akhirnya menjual rumahnya 2 minggu kemudian, penyenaraian generik tanpa gambar halaman belakang, dia diwajibkan secara sah untuk mendedahkan petikaian harta benda, denda aktif, dan pengawasan alam sekitar yang berterusan. Itu menjadikan rumahnya hampir radioaktif di pasaran tempatan. Berita tersebar. Jiran kami, Tris di seberang jalan, memberitahu kami bahawa bakal pembeli bertanya semasa pameran, "Tunggu, adakah ini rumah wanita pagar?" Ejen hartanah itu dilaporkan hanya mengeluh dan berkata, "Ya, skim dia. Dia menurunkan harga 3 kali. Ia masih di pasaran." Sementara itu, halaman belakang rumah kami telah dipulihkan sepenuhnya. Lubang api kami lebih baik daripada sebelumnya. Dan suami saya akhirnya dapat menanam semula tomato pusakanya. Dia juga menamakan salah satu batas baharu itu Chatty Corner, kerana karma tumbuh dengan indah di tanah yang subur. Komen di bawah. Pernah berhadapan dengan jiran yang mimpi ngeri seperti ini? Adakah mereka cuba merobohkan kebun Anda, merampas pagar Anda atau mengabaikan permit bandar? Mari dengar kisah perang harta benda Anda yang paling liar, dan dari mana Anda menontonnya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, ketik suka, ikuti dan kongsi. Keadilan bukan sekadar ditegakkan. Kadangkala ia dikompos dan digunakan untuk menanam benda yang lebih baik.